Dato' Safwan menggigil melihat visual yang terpapar pada skrin telefon bimbitnya. Dia mengamat-amati dengan perasaan marah yang amat sangat. Gambar itu menunjukkan Datuk K sedang berjalan di tepi pantai bersama Ustaz Syakir. Dato' Safwan bertanya pada Tony di mana isterinya berada sekarang ni. Dan Tony menjawab kerja yang dilakukan bukan sebahagian dalam perjanjian. Mengikut perjanjian hanya sekadar mencari Daniel saja, bukannya Datin K. Kalau aku suruh cek Daniel, mestilah aku nak kau cari K sekali. Kat mana ada Daniel, kat situ ada K. Kau tak faham ke? Herdik Datuk Safwan. Tetapi Tony hanya ketawa pula. Datuk ingat kalau orang nak pergi bercinta macam tu, nak bawa anak sekali ke? Lagipun orang-orang saya dah siasat tempat tu. Daniel tak ada. Beritahu Tony lagi. Okey. Berapa kau nak aku bayar lagi ni? Bagus Datuk, bagus. Nampaknya Datuk faham maksud saya. Tak banyak. 30k untuk maklumat di mana Datuk ada sekarang ni. Dan 20k lagi kalau Datuk nak saya ajar lelaki tu. Macam mana? Datuk setuju? Kalau kau boleh bawa Daniel dengan K balik sekali, 100,000 pun aku tak kisahlah. Faham tak? Datuk Safwan memutuskan taliannya. Hatinya tidak berhenti-henti menyumpah Datuk K. Selepas itu, Datuk Safwan menerima mesej dari Tony. Dia beritahu di mana Datuk K berada. Resort Al-Raudah. Datuk Safwan tercengang seketika. Pada waktu malam, Tony dan orang-orangnya mengambil peluang untuk membelasah Ustaz Syakir. Ketika Ustaz Syakir sedang berjalan dalam kawasan pantai, dia disapa oleh seseorang. Dan orang itu adalah Tony. Tangan Ustaz Syakir direntak kuat dan tubuhnya terpelanting ke pasir pantai. Dia merasai tubuhnya dihentam bertubi-tubi sehingga tidak berdaya walaupun untuk bersuara meminta pertolongan. Semuanya berlaku begitu pantas. Haji Mukri dan Safia terfikir, adakah benar Iqbal sukakan Dania? Kalau benarlah perkara itu, mereka menerima Dania sebagai menantu dengan hati yang terbuka, termasuk anak dalam kandungan itu. Haji Mukri mahu anak dalam kandungan dilahirkan terlebih dahulu sebelum membuat apa-apa keputusan. Dia fikir kalau Dania mahu kembali semula pada lelaki yang sepatutnya bertanggungjawab padanya. Tapi mengenai hal Dania mengembalikan semula hadiah pada Iqbal, membuatkan harapan untuk menjadikan Dania sebagai menantu semakin menipis. Dia pulangkan hadiah tu? Kenapa? Haji Mukri tertanya-tanya. Kata Umairah, Nur Dania tak mahu disebabkan hadiah tu, kita marah kat Iqbal, kita salah kat Iqbal. Dania tak mahu kita salah sangka pada mereka berdua. Umi keresahan. Haji Mukri kehilangan kata-kata. Malam hampir larut. Dania suka melelapkan mata. Di tangannya tergenggam surat Iqbal, lalu dibukanya.
Dania merenung kertas biru bertulis tangan itu. Sudah berkali-kali surat itu dibaca. Semakin dibaca, semakin memberinya perasaan gembira. Surat itu seperti penawar yang menghapuskan segala duka. Kesedihan yang semakin menghimpun kini tiba-tiba menghilang. Mungkin kerana pengakuan cinta itu yang membuatkan dia berasa tenang. Iqbal cinta ke aku? Dia menyoal berkali-kali. Semua kebahagiaan itu sedang berkumpul di hatinya. Untuk pertama kalinya selepas peristiwa hitam itu, dia merasakan inilah nikmat terbesar kebahagiaan dan ketenangan. Namun terdetik juga di sudut hatinya, apakah aku sudah memenuhi syarat Iqbal untuk merasai bahagia itu? Layakkah aku? Selepas para pelancong menjumpai Ustaz Syakir terbaring di atas pasir pantai, dia dikejarkan ke hospital. Kecederaan yang dialaminya agak teruk. Seketika kemudian Datuk K baru dapat tahu mengenai Ustaz Syakir, dan dia pun terus pergi ke hospital di mana Ustaz Syakir dirawat. Cinta Syahira pada Ustaz Iqbal begitu mendalam. Pada hari itu dia merasakan dia mahu berterus terang pada lelaki itu, tetapi dia mahu minta pendapat dari Ustazah Umairah. Ustazah, sebenarnya saya tak tahu kepada siapa saya nak luahkan perasaan saya. Saya rasa Ustazah lah orang yang paling layak mendengar luahan perasaan saya. Syirah menarik nafas panjang. Umairah bersedia untuk menjadi pendengar. Saya dah jatuh cinta, Ustazah. Kata-kata Syirah begitu selamba. Umairah menganggap kata-kata itu bagai satu kejutan. Cinta yang bagaimana tu, Syirah? Cinta ke Allah dan Rasul adalah sebaik-baik cinta. Umairah mula menyangka Syirah sudah mula berubah dan merasakan bahawa kecintaan kepada Allah dan Rasul semakin mendalam. Syirah semakin bengang. Apa hal Ustazah ni? Lain aku nak cakap, lain pula yang dia cakap. Selepas itu Syirah pun berterus terang pada Umairah mengenai perasaannya pada Ustaz Iqbal. Syirah juga mencintai Iqbal. Jadi semua yang dilakukan kepada Iqbal dan Nur Dania selama ni hanya kerana perasaan cinta tu. Keengganan pulang ke pangkuan keluarga juga hanya kerana cinta itu. Pemusuhan dengan Nur Dania juga kerana cinta itu. Ramainya yang suka kat Iqbal, termasuk diri aku sendiri, Umairah berkata dalam hati. Saya berhasrat nak luahkan perasaan pada Ustaz Iqbal. Apa pendapat Ustazah? Sekali lagi Umairah tergamam mendengar kata-kata Syirah. Terserah pada Syirah. Cuma itu jawapan yang mampu Umairah berikan. Entah mengapa tiba-tiba dia menjadi tidak tentu arah. Perasaan apakah ini? Cemburu ke dia? Kalau macam tu, boleh tak saya minta tolong dari Ustazah? Boleh tak kalau Ustazah beritahu Ustaz Iqbal perasaan saya pada dia? Umairah terkedu. Aku kena beritahu Iqbal ke yang Syahira sudah jatuh cinta pada dia? Dapat ke aku penuhi permintaan dia? Umairah berbisik dalam hati. Berita mengenai Ustaz Syakir di hospital sudah diketahui semua pihak di Wadi Safiah. Selepas Kamarul menghubungi Haji Mukri, Walid, Umi dan Umairah akan berangkat ke hospital. Umi dapat merasakan perkara yang berlaku ini ada kaitan dengan bapa Dania, iaitu Datuk Safwan.